Video ini hanyalah merupakan tugasan pelajar secara berkumpulan khas bagi subjek Melayu Islam Beraja atau MIB. Projek VIP 25 kami di dalam bahagian Bermuda bertajuk Brunei Darussalam Maritime Museum. VIP 25 bermaksud Video Integriti Pelajar Pusat Tingkatan 6 Tutong bagi kemasukan sesi 2025 dan 2026. Bermuda pula merujuk kepada hal ehwal semasa dan aktiviti-aktiviti yang berkisar di daerah Brunei dan Muara. Manakala Brunei Darussalam Maritime Museum adalah tajuk tugasan kumpulan yang berkaitan dengan repositori sejarah maritim yang mengandungi peninggalan artefak dan pertukangan maritim dari pelbagai era. Museum ini juga mengimbas kembali peranan Brunei Darussalam sebagai pusat perdagangan yang penting pada suatu ketika dahulu. Secara umumnya, VIP 25 juga bertujuan akan dapat mempromosikan nilai-nilai estetika kenegaraan dengan berkonsepkan Melayu Islam Beraja atau MIB yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Pada kali ini, VIP 25 akan menunjukkan sebuah tempat bersejarah yang lebih dikenali sebagai Brunei Darussalam Maritime Museum yang mula dirasmikan pada 23 Mac 2015 oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah yang memegang jawatan Timbalan Sultan pada masa itu. Museum ini juga akan dapat mengimbau kembali akan sejarah Brunei yang dikenali sebagai salah satu pusat perdagangan yang masyhur pada ketika dahulu. Sudah tentunya, anda pasti tidak akan melepaskan peluang untuk mengetahui lebih lanjut akan sejarah kapal karam dan mengenal pasti barang-barang artefak yang dijumpai bersama. Bersamalah menyaksikan akan Brunei Darussalam Maritime Museum selanjutnya. Brunei merupakan salah sebuah pusat perdagangan yang terpenting di Asia Tenggara. Berdasarkan catatan sejarah, Brunei dahulu merupakan sebuah pelabuhan yang pesat kerana banyak kapal-kapal asing datang untuk menjalankan hubungan perdagangan. Beberapa faktor kejayaan Brunei sebagai pusat perdagangan. Pertama, kedudukan geografi di Kepulauan Nusantara. Kedua, kaya dengan sumber galian dan alam semula jadi. Ketiga, angin monsun khususnya angin timur laut dan barat daya. Keempat, zaman kegemilangan khususnya semasa era pemerintahan Sultan Bolkiah iaitu pada 1485 hingga 1524 dan sultan-sultan selepas baginda. Kelima, kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Keenam, sistem perdagangan yang efektif dan bersistem. Dan ketujuh, kedudukan pelabuhan dilindungi oleh Teluk Brunei dan Sungai Brunei yang berdekatan. Brunei memainkan peranan yang penting sebagai persinggahan pedagang-pedagang asing bagi memunggah bahan dagangan mereka. Menurut sumber Cina abad ke-14 Masihi, Brunei merupakan pusat pengumpulan dan pengedaran bahan tempatan dan luar. Bahan dari Sulu dan Timur Indonesia dikumpul di pelabuhan Brunei dan kemudiannya disalurkan melalui jalur perjalanan barat ke Champa atau Siam dan ke selatan China. Bahan dari Timur Indonesia disalurkan melalui perjalanan timur ke Mindanao, Sulu dan China. Brunei sendiri kaya dengan hasil galian dan alam semula jadi. Ia terkenal dengan bahan eksotik hutan dan laut seperti kayu barus, rempah ratus, rotan, sago dan lakaut, kayu gaharu, cendana, damar, sarang burung, lilin, madu lebah, kulit penyu dan kura-kura dan mutiara. Menurut Chow Ju-kwa, dalam tahun 1226 Masihi, pedagang-pedagang asing datang ke Brunei menukar barang tersebut dengan emas, perak, kain sutera, botol manik, timah, pemberat pukat pelumbum, gelang gading, piring dan mangkuk lacquer, dan porselen hijau. Di antara produk Brunei yang bernilai adalah kapur barus. Chow Ju-kwa menyatakan bahawa Brunei adalah pengeluar kapur barus yang bermutu tinggi dan mendapat permintaan yang tinggi di pasaran antarabangsa. Menurut laporan Spanyol abad ke-16 Masihi, bahawa kapur barus Brunei dinilai seperti emas di India dan harganya sangat tinggi berbanding kapur barus negara-negara lain. Gambar di atas menunjukkan hasil bahan-bahan tembikar yang ditemui selepas kapal karam.
bahan tembikar melalui pandangan dalam air seperti yang ditemui di tapak penemuan kapal karam Brunei. Di dalam gambar tersebut, ternampak 3 kelompok pedagang terlibat dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Kelompok pertama ialah pedagang-pedagang asing seperti Arab, China, India, Eropah dan Asia Tenggara yang datang ke Brunei untuk menjual barang dagangan mereka kepada penduduk tempatan secara bertukar barang dengan produk tempatan. Kelompok kedua ialah pedagang tempatan yang tinggal di pedalaman dan pesisiran pantai, dan mereka ini bertanggungjawab dalam mengumpul produk-produk hutan seperti damar, kapur barus, kayu gaharu, paruh burung, tanduk rusa dan madu lebah serta produk laut seperti kulit penyu dan mutiara untuk dijual kepada pedagang-pedagang asing. Manakala, kelompok ketiga adalah dari kalangan pedagang tempatan yang berperanan sebagai orang tengah dengan mendapatkan bahan-bahan jualan dari kelompok pedagang kedua untuk dijual kepada pedagang-pedagang asing. Gambar tersebut menunjukkan bahan-bahan artifak lain yang dijumpai di atas kapal. Berbeza dengan pameran yang pertama, galeri kedua yang terletak di tingkat atas Museum Maritim tersebut menunjukkan lebih banyak bahan-bahan yang dijumpai hasil daripada kapal karam tersebut. Kebanyakan bahan-bahan tersebut adalah termasuk bahan-bahan tembikar yang mempunyai jenis yang unik untuk menjadi tempat alat simpanan, celadun, alat-alat untuk memasak seperti batu pasung, pecahan mangkuk-mangkuk keramik, dan juga bekas serpihan dari kapal tersebut seperti kayu, atap dan sebagainya. Kemudian terdapat pelbagai jenis tembikar yang berjaya ditemui hasil daripada kapal karam tersebut seperti tembikar bergelas air coklat atau hitam, tembikar besi berhias hitam, tembikar putih dan polikrom, tembikar biru putih, tembikar batuan kasar, tembikar air haya, celadun dan tembikar sawan haluk. Manakala segelintir pula cuma terdapat beberapa serpihan dari bahan tembikar tersebut yang berjaya diselamatkan. Pameran ketiga lebih memfokuskan tentang sejarah Brunei sebagai tempat perdagangan maritim dan kesan sejarah yang ditinggalkan seperti perahu, alat-alat memasak, mata duit shilling yang digunakan dahulu dan sebagainya. Imbasan masa lalu. Arkeologi memainkan peranan penting dalam sejarah setiap negara melalui penemuan dan analisa peninggalan relik yang ditemui dengan memberikan perspektif yang unik terhadap tamadun manusia dan budaya yang diwarisi. Peninggalan fizikal material budaya yang ditemui di tapak-tapak arkeologi memberikan kefahaman yang mendalam mengenai zaman lampau dan kontemporeri. Artifak yang dipamerkan menghuraikan penemuan penting dari tapak-tapak arkeologi utama di negara Brunei Darussalam bertarikh dari kurun abad ke-9 hingga ke-17 Masihi yang merupakan bukti aktiviti perdagangan terawal di empayar perdagangan ini. Kemunculan Empayar Brunei. Brunei adalah sebuah negara tua diperoleh berdasarkan kepada catatan Arab, Cina dan tradisi lisan. Dalam catatan Cina, Brunei dikenali dengan nama Poli, Polo, Poni atau Puni dan Wenlai atau Bunlai. Dalam catatan Arab, Brunei dikenali sebagai Zabaj atau Ranj. Pengkaji sejarah telah mempercayai terdapat sebuah kerajaan lain sebelum berdirinya Kesultanan Brunei yang disebut orang Cina sebagai Poni. Catatan orang-orang Cina dan Arab menunjukkan bahawa kerajaan perdagangan ini bermula seawal abad ke-7 atau ke-8 yang terletak di muara Sungai Brunei. Kerajaan awal ini pernah di bawah takluk Empayar Sriwijaya pada abad ke-9 dan Empayar Majapahit pada abad ke-13. Pada zaman pemerintahan Sultan Bolkiah, iaitu pada tahun 1485 hingga 1524, merupakan zaman kegemilangan negara Brunei. Pada zaman Baginda, pemerintahan Brunei bukan sahaja meliputi keseluruhan Pulau Borneo seperti Sambas, Tanjung Pura, Kota Waringin, Banjarmasin, Pasir Kutai, Bolongan dan lain-lain. Bahkan pulau-pulau Suluk, Palawan, Keramian hingga Saludang iaitu daerah-daerah yang sekarang dikenali dengan nama Filipina.
Kewujudan tamadun agung dalam sejarah dunia adalah berkembang kerana kegiatan perdagangan maritim dan ini tidak terkecuali dengan negara Brunei. Kerajaan Brunei adalah sebuah empayar berasaskan thalassocracy atau menguasai perdagangan maritim. Kedudukan lokasi yang strategik antara China dan rantau Asia Tenggara telah menjadikan Brunei sebagai entrepot dan pengumpulan bahan dagangan antarabangsa. Kepentingan Brunei sebagai pusat perdagangan semakin bertambah apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selain itu, negara Brunei juga berperanan penting sebagai pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Brunei ketika di dalam perdagangan antarabangsa. Rekod-rekod Cina, Portugis dan Spanyol telah mencatatkan Brunei sebagai pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara pada abad ke-13 hingga 17 Masihi. Pedagang-pedagang antarabangsa melibatkan diri dengan aktif dalam kegiatan perdagangan di pelabuhan Brunei dengan membawa hasil negeri masing-masing untuk diperniagakan di Brunei. Brunei juga turut memainkan peranan yang aktif dalam kegiatan perdagangan dengan belayar sendiri ke negara-negara luar seperti negeri China, Pegu, Pahang, Terengganu, Kelantan, Melaka, Jawa, Aceh, Bugis, Manila, Suluk, Patani dan Siam. Kesibukan pelabuhan Brunei dengan ramai penduduk pernah diriwayatkan bahawa penduduk pelabuhan Brunei pada abad ke-16 melebihi 150,000 orang, terbahagi kepada dua, iaitu sebahagian orang Islam dan sebahagian lagi bukan Islam. Riwayat ini jelas menunjukkan kemasyhuran pelabuhan Brunei yang ramai penduduknya adalah pedagang-pedagang asing yang berniaga dan menetap buat sementara waktu di pelabuhan Brunei sambil menunggu peralihan angin monsun sebelum berlayar ke pelabuhan lain. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sebelum kami akan menanyakan soalan, sila perkenalkan nama, tugas dan berapa lama sudah bertugas di museum ini. Okey. Nama Muhammad Syahirani bin Najib Sulaiman, boleh panggil Syah saja. Bekerja di museum ini sebagai tukang plan dan pengukur. Sudah 12-13 tahun lah, dari 2012. Soalan yang pertama, apakah tujuan Brunei Darussalam Maritime Museum di Penang? Museum mana? Oh, sorry. Museum ini namanya Brunei Darussalam Museum Maritime. Ia dibina Museum Maritime Brunei Darussalam ia dibina untuk men-showcase bahan-bahan yang dijumpai di Brunei Shipyard. Kedua, apakah yang membezakan museum ini dengan museum yang lain? Museum ini ia memfokuskan kepada arkeologi yang di Brunei, tapi more to kepada maritim di Brunei Darussalam ini lah, sejarah-sejarah maritim. Soalan yang terakhir, barang apakah yang mudah-mudah dijumpai dan siapakah yang menjumpai barang tersebut? Betul, sorry. Barang apakah yang mudah-mudah dijumpai dan siapakah yang menjumpai barang tersebut?
bahan-bahan shipwreck ni ia mulainya dijumpai oleh syarikat Elf Petroleum, tapi berubah sudah namanya kepada Total Energies. Dorang yang mula-mulanya menjumpai bahan shipwreck itu, and then ia melaporkan kepada Jabatan Museum. Kemudian, kami dimeriahkan dengan salah satu aktiviti yang dianjurkan sendiri oleh pihak muzium untuk menarik lebih banyak pengunjung. Antara aktiviti yang dilakukan ialah seperti aktiviti mencantumkan gambar dan peraduan teka silang kata. Kejayaan projek VIP 25 adalah di atas sokongan semua pihak. Oleh itu diucapkan penghargaan dan terima kasih khususnya terhadap para staf-staf di muzium tersebut dan juga kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Mohon beribu-ribu kemaafan seandainya terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang terdapat dalam video ini, sama ada dalam bentuk verbal maupun visual, kerana semuanya itu adalah di luar perancangan.